Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna fahman nabiyyin wal malaikatil mukarrabin wasyuhada'i wal ulama'il amilin. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada malam ini kita baca kitab Sayyid Salikin. Kita sedang bicarakan tentang buruknya ataupun su'ul khatimah, iaitu buruk kesudahan itu. Kita dah sampai muka surat 48. Adapun kata kejahatan membawa kepada maksiat, maka iaitu amat banyak, seperti mati ia dalam berbuat maksiat yang zahir, padahal ia tiada taubat dahulu daripada sakaratul maut. Jadi salah satu sebab buruk ataupun susah di akhir hayat kita ialah adanya kita melakukan maksiat yang zahir. Maksiat yang zahir, contoh tak sembahyang, buka aurat, tak menutup aurat, apa tu, menzalim orang dan macam-macam lah yang zahir itu, tak berpuasa, iaitu di dalam berbuat maksiat yang zahir padahal ia tiada taubat dahulu daripada sakaratul maut. Dia dah buat banyak dosa, dosa-dosa yang zahir, tapi tak sempat nak bertaubat sebelum datangnya sakaratul maut, iaitu kesakitan akhir untuk matilah. Dan seperti mati ia di dalam maksiat yang batin. Begitu juga dia kata buruk kesudahan seorang itu ketika mati. Tadi maksiat zahir, ini ada pula maksiat yang batin. Maksiat yang batin ini yang ramai yang tak perasan, dia lakukan itu rasanya tak ada apa-apa. Contoh maksiat yang batin ini, kalau Imam Al-Ghazali dia menyenaraikan ada 10. Yang pertama dia kata syarhut ta'am, itu banyak makan. Kemudian syarhul kalam, banyak cakap. Kemudian hasad, dengki, bakhil, ghadab, pemarah, kemudian riya, ujub, takabur, hubbud dunya, cintakan dunia, itu juga dikatakan maksiat batin. Hubbul jah, cintakan kemegahan. Yang akhir sekali apa nama, syukur, apa tu dia itu tadi, ujub, riya, hubbul jah, itu yang akhir sekali lah. Ghadab, pemarah, hasad, dengki dan apa semua. Jadi lebih kurang ada 10 perkara yang dikatakan maksiat yang batin. Jadi memang ramai tak rasa itu adalah maksiat, iaitu seperti cintakan dunia. Semua orang suka dunia, semua orang nak harta, kekayaan. Jadi
dia tak rasakan itu adalah maksiat. Tapi yang dimaksudkan cinta dunia ni sampai tak ada cinta akhirat. Ya, cinta dunia tapi tak ada cinta akhirat. Maksudnya tak fikir tentang akhirat. Ya, tak fikir tentang apa akan berlaku di depan Allah di mahsyar nanti. Ya. Jadi itu golongan orang yang dikatakan hubbud dunia. Dia itu juga hubbul jah, ya, sukakan kemegahan, kemasyhuran. Semua orang tak kan? Tapi kalau dia mencintai jah, iaitu kemasyhuran apa semua, menjadikan bongkak takabur, ya, riak, maka itulah dia katakan maksiat yang batin. Jadi kalau dia tak bertaubat sebelum meninggal, maka kalau dia mati maka adalah dia katakan buruk, ya, kesudahan dia lah. Dikatakan tadi, dalam maksiat yang batin, padahal tiada maksiat itu hilang ia daripada ia di dalam sakaratul maut, makna sampai nak mati masih ada maksiat yang batin itu. Dan seperti ghalib pada ketika sakaratul maut sangat ia kasih akan dunia, walaupun dah dekat nak mati, betul masih tetap hendakkan keduniaan itu, harta, kekayaan itu, dan segala syahwat dunia. Dan ingat ia dalam hatinya pada ketika sakaratul maut itu akan demikian itu, maka inilah dinamakan su'ul khatimah. Ya, dekat nak mati pun masih lagi harta aku tu mana dia, duit aku kat mana, simpan apa semua kan. Ada golongan orang yang macam tu kan. Jadi apa nama, kalau ada golongan yang macam tu sampai akhir hayatnya masih lagi memperkatakan tentang harta, kekayaan, pangkat dan apa semua, dan tak sempat bertaubat, maka itulah dia katakan su'ul khatimah, buruk kesudahan dia. Tetapi kurang jahatnya daripada su' khatimah yang bawa kepada dahulu itu kerana mengharap ia akan syurga. Dan jikalau ada imannya sekadar semut yang kecil sekalipun, nescaya masuk ia ke dalam syurga. Tetapi kemudian daripada disiksa sekira-kira dosanya. Jadi orang-orang yang beriman ada peluang juga masuk syurga, ya, dengan syarat jangan dia ada syirik, ya, buat kerja-kerja syirik. Kalau dosa-dosa lain, dia akan diazab mengikut banyak mana dosa dan maksiatnya tu. Apabila segala maksiat dosa itu telah habis dibakar oleh api neraka, maka dia akan dipindahkan daripada neraka ke dalam syurga. Sebelum itu dikatakan dia akan direndamkan di dalam nahrul hayah, sungai kehidupan. Jadi dia masukkan ke dalam sungai itu untuk membersihkan agaknya kesan-kesan kebakaran api neraka. Kemudian barulah dia masukkan ke dalam syurga. Tapi dia katakan ada perbezaan orang yang dimasukkan ke dalam neraka lebih dahulu dengan orang yang terus masuk ke syurga. Rasulullah buat misalan seperti air bah, pohon-pohon, kayu-kayu ataupun rumput-rumput yang kena air bah, maka dia ada kesan, iaitu kuning, daun-daun dia apa kan. Orang yang tak kena masih menghijau. Begitulah dia kata, orang yang masuk ke syurga terus, dia tidak ada berubah, dia punya apa tu, jasadnya itu, tapi orang yang masuk neraka lebih dahulu, dia seperti layu, pokok-pokok yang layu setelah dilanda bah.
dan setengah daripada orang yang mukmin yang banyak siksanya, maka lama ia di dalam neraka. Ya. Dan setengah daripada orang yang mukmin itu sedikit siksanya, maka sedikit ia berhenti di dalam neraka. Maknanya orang yang banyak, orang yang beriman tapi banyak dosanya, maksiatnya, maka lamalah dia berada di dalam neraka. Kalau hanya sedikit ya, dosanya, maksiatnya, maka tempoh berada dalam neraka pun tak lama. Ya. Jadi itulah yang dikatakan oleh Imam Ghazali dari kitab Sirr Salikin. Jadi itu tentang su'ul khatimah, ya, buruk kesudahan ini. Adapun husnul khatimah, apa pula dia katakan, yang dikatakan baik kesudahannya, cantik kesudahannya, husnul khatimah itu, iaitu orang yang mukmin yang ghalib di dalam hatinya kasih akan Allah Ta'ala, yang telah hilang di dalam hatinya itu kasih akan dunia dan segala syahwat dunia itu. Ya. Jadi orang yang beriman, dia senantiasa ghalib itu, biasalah sentiasa di dalam hatinya ada rasa cinta, kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sebab dia dah rasa kasih kepada Allah itu kerana hatinya telah diperbaikkan, ya, telah dibuang rasa kasih akan dunia. Dia dah tak nak lagi tentang keduniaan, dan begitu juga syahwat dunia, ya, kehendak keduniaan. Ya. Jadi patutlah orang-orang yang beriman, ya, memang kita pada mula masa mula remaja, ya, hendak macam-macam. Dikatakan masa remaja kita ada tenaga, kita ada ruang masa, tapi tak ada duit. Jadi tak dapat nak buat itu, nak buat ini, ya. Sampai kita pula dah berumur bekerja, duit ada tapi masa tak ada. Kerja dah ada duit, dah ada apa kedudukan, tapi tak banyak masa, sibuk dengan kerja dan apa semuanya. Sampai masa nanti dah bersara, dapat duit pencen apa semua, banyak duit, tapi tak daya dah, tak kuat dah, ya. Jadi itu keadaan manusia, dikatakan begitu, ya. Jadi orang yang dapat dikatakan husnul khatimah, dia dapat buang rasa kasih dunia itu dan juga syahwat keduniaan, ya. Syahwat dunia ni termasuklah harta, kekayaan, wanita dan apa semua, kan. Semuanya itu dah ada syahwat dunia. Jadi dah tak fikir benda tu dah, ya. Tapi kadang-kadang dah tua pun masih fikir benda tu, kan. Nak juga tengok perempuan cantik, cengelang juga mata dia. Jadi nakkan harta, nakkan pangkat juga, ya. Jadi itu dia katakan syahwat dunia, ya. Dia dapat buang itu kasih kepada dunia, buang kepada syahwat dunia, maka digantikan dengan apa? Membanyakkan ibadah yang ikhlas, ya. Membanyakkan ibadah, ya. Yalah, sepatut kita dah gulungan dah pencen ini, tak payahlah nak fikir nak masuk bertanding politik lagi. Tak payahlah nak fikir nak dapat pangkat, kedudukan apa semua, kan. Cukup kita tumpukan, cintakan akhirat itu, cintakan ibadah dengan ikhlas, ya. Dan membanyakkan aurat, iaitu wirid, ya, dan zikrullah,
ingat akan Allah, dan dengan demikian itu dimatikan akan dia oleh Allah Ta'ala, dan ingat ia akan Allah Ta'ala di dalam sakaratul maut. Ini yang penting di akhir hayat kita. Perbanyakkan wirid, perbanyakkan zikir, memperbanyakkan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita husnul khatimah, iaitu baik, mulia kesudahan akhir hayat kita. Akan dimatikan akan dia oleh Allah Ta'ala, dan ingat dia akan Allah Ta'ala di dalam sakaratul maut itu, dan disudahi matinya itu dengan zikrullah Ta'ala. Di akhir hayat dia, akhir hayat roh keluar, dia boleh mengingati Allah, dan sekurang-kurang dia mengatakan la ilaha illallah, ataupun Allah. Tak boleh nak kata la ilaha illallah, Allah pun dah baik dah. Di akhir hayat dia boleh sebut itu. Sebab kita mula hidup kita pun dengan sebut Allah. Anak-anak yang baru lahir disunatkan kita azan dan bangkan, dan kamatkan, azan dan kamat, sunat. Jadi kita harapkan di akhir hayat pun kita begitu. Makna azan itu kan mengatakan Allahu Akbar. Jadi di akhir hayat kita pun kita boleh sebut Allahu Akbar ataupun la ilaha illallah itu. Di dalam sakaratul maut itu, dan disudahi matinya itu dengan zikrullah Ta'ala, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Artinya, barang siapa ada kesudahan perkataannya itu la ilaha illallah, nescaya masuk ke dalam syurga dengan tiada berhisab. Dan kerana inilah sesungguh menyuruh Allah Ta'ala dan Rasulnya dan segala masyayikh ahli sufi dan ahli tarikah itu akan muridnya dengan membanyakkan zikrullah Ta'ala dan membanyakkan aurat, supaya mati ia dalam zikrullah Ta'ala. Dari kerana inilah, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, jadi ialah orang yang dah biasa dengan zikir dalam keadaan sehat, apabila dia berada dalam keadaan tak sehat ataupun nak meninggal dalam sakaratul maut, maka dia boleh mampu mengingati Allah tu. Sebab dia dah daripada awal lagi membiasakan zikrullah. Dia cadangkan kepada kita supaya setiap hari dalam seminggu itu ada zikirnya. Jadi kalau kita boleh buat ataupun amalkan, amat baik. Setiap hari dalam seminggu ada zikir yang dicadangkan oleh Imam Al-Ghazali, iaitu kalau hari ini zikirnya apa? La ilaha illallah 1000 kali. La ilaha illallah 1000 kali. Kita kalau daripada rumah nak datang ke sini, kalau yang jauh itu memang 1000, sekejap je dapat. Kalau saya daripada Melaka sebut la ilaha illallah tu memang banyak lagi boleh, bukan 1000 saja, sebab jauh.
Jadi kalaupun misal kata daripada Kesang nak sampai sini, berapa dapat la ilaha illallah tu, kalau tak cukup, kalau dapat 500, okey, balik kan 500. Jadi itu cubalah setiap hari kita cuba sebut zikir. Kalau hari ini la ilaha illallah, esok hari Ahad ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Kalau hari Isnin la haula wala quwwata illa billah. Hari Selasa Allahumma salli ala Muhammad, semua 1000. Kemudian hari Rabu astaghfirullah. Hari Khamis subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian hari Jumaat ya Allah ya Allah. Jadi cukup dalam satu minggu tu ada zikir yang dicadangkan, terpulang kepada kita nak amal ataupun tidak. Ianya bukanlah satu kewajipan tuntutan, tapi untuk kita mengingati Allah, dan sepatutnya lah kita lakukan untuk kita mengingati Allah supaya akhir hayat kita besok pun mudah untuk kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dari kerana inilah, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, fawazaba ala zikrillahi wa akhraja min qalbika hubbud dunya wahrus ala fi'lil ma'asi jawarihika wa anil fikri qalbika wahtaraza an musyahadatil ma'asi wa musyahadati ahliha jahdaka. Artinya, maka kekali olehmu atas menyebut zikrullah. Kekalkan dia pada diri kita, dalam diri kita, dalam hati kita, senantiasa menyebut zikrullah. Keluarkan itu kasih akan dunia. Keluarkan daripada hati kita, dia akan cinta kepada dunia. Dan olehmu daripada berbuat maksiat. Maksudnya jaga kita melakukan bentuk, apa saja bentuk maksiat. Anggotamu, semua anggota kita kontrol supaya jangan melakukan maksiat. Dan peliharakan daripada memfikirkan di dalam maksiat. Jangan ada perkara-perkara yang boleh maksiat. Daripada memfikirkan dalam maksiat itu, dan peliharakan olehmu matamu daripada melihat akan segala maksiat itu, daripada melihat segala orang yang berbuat maksiat, dan sekuasa-kuasamu, semampu-mampu kita elak diri kita daripada melakukan bentuk melihat segala maksiat, dan melihat orang yang berbuat maksiat, semampu kita melihat orang buat maksiat ni macam mana. Kita di pejabat ke, di sekolah, di masyarakat, duduk ramai-ramai, ada yang mengumpat. Jadi kita masa tu kita tak mengumpat, tapi kita tengok orang mengumpat. Tengok orang menzalim orang, menipu dan apa semua kan. Itu kita melihat, kita tak buat. Melihat pun kalau boleh jangan. Kita lihat orang yang membuat maksiat itu, dan lazimkan sekalian demikian itu selama hidupmu hingga matimu. Kalau boleh jagalah dia tu keadaan ini sampailah kita meninggal. Di dalam maksiat hatimu, dan peliharakan olehmu matamu daripada melihat akan segala maksiat itu, daripada melihat akan segala orang yang berbuat maksiat itu sekuasa-kuasamu, dan lazimkan sekalian demikian itu selama hidupmu hingga matimu, dan jangan sekali-kali engkau tinggalkan demikian itu
Kerana mati itu tiada ketentuan datangnya. Tadi itu sebab kena terus menerus kita lakukan, ya, ingat kepada Allah, zikir, berwirid, baca Quran, dan menjaga diri jangan melakukan apa-apa saja bentuk maksiat, ya, sampailah ke akhir hayat kita nanti. Kerana mati itu tidak ada ketentuan datangnya, mana kita tak tahu bila kita akan diambil oleh Allah ruh kita, ya. Dan barangkali datang ia pada seketika itulah, maka mati engkau dalam kebajikan. Jadi kalau kita tengah-tengah berzikir, tengah mengingati Allah, baca Quran, maka diambil roh kita, maka itu adalah mati dalam keadaan kebaikan, kebajikan, ya. Dan lagi berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, hadza ma damat bi yakazatika wa amma iza nimta fa iyyaka an tanamu illa ala taharati zahiri wal batini wa an la yaghlibuka an-nawm illa ba'da ghalabati dzikrillah ala qalbika li sitti aqwalin ala lisanika fa inna harakatal lisan bimujarradiha dha'ifatul asar. Maksudnya inilah perbuat olehmu, maknanya hendaklah dilakukan olehmu selama engkau di dalam jagamu, dalam keadaan kita jaga. Apabila engkau tidur, maka janganlah engkau tidur melainkan atas suci zahirmu daripada hadas yang kecil, dan suci batinmu, yakni hatimu, daripada maksiat yang batin, dan daripada memfikirkan dunia, dan bahawa jangan ghalib akan dikau tidur melainkan kemudian daripada ghalib zikrullah ta'ala di dalam hatimu, ya. Maksudnya dia tu, sepatutnya biasakanlah dirimu tidur selepas kamu berzikir, mengingati Allah di dalam hati, ya. Tiada di dalam hatimu, tiada aku kata zikrullah ta'ala di dalam lidahmu, juga hanya senya zikrullah itu ghalib di dalam hatimu. Maknanya tak perlu kita nak berzikir dengan lisan, iaitu dengan lidah, dengan sebut la ilaha illallah dengan suara yang lantang, ya. Cukup dia kata kita berzikir di dalam hati, ya, zikir hati, ya. Kerana bahawa zikir semata-mata kerana gerak lidah jua dengan tiada dalam hati itu sangat dhaif, memberi bekasnya akan faedahnya, ya. Jadi kita kalau zikir dengan lisan, dia tak sampai dalam hati. Tapi kalau zikir dengan hati, maka dia akan lebih berkesan, pada diri kita. Kita kalau buat tahlil kan, kesan daripada tahlil itu ada tak pada diri kita? Kesan kepada orang yang kita bacakan tahlil mungkin ada, sebab memang disuruh kita doa orang-orang yang telah meninggal apa semua, tapi kesan pada diri kita ada tak? Yalah, ada kesan tu, dapat makan nasi kan, tu je lah. Tapi kesan dalaman, ingat akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang penting, Sebab kita apabila sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, patut di dalam hati kita ingat, tiada yang disembah melainkan Allah. Kalau dalam besar la ma'buda illallah, itu patut ada semasa kita bertahlil.
Tapi macam mana nak ada ingatan itu? Mula-mula gear 1, la ilaha illallah, kan? La ilaha illallah. Naik gear 2, dah sikit lagi. Naik gear 3 lagi. Mana nak ada ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau boleh kita zikir dengan hati, semoga dia katakan kesan dalam hati itu lebih baik daripada kita berzikir dengan lisan, dengan lidah. Dia terlemah kesannya, daif memberi kesannya, bukan daif, sangat daif, makna sangat lemah, sangat tidak dapat nak memberi kesan yang baik dalam hati kita lah. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, iyyaka an taghfala an zikrillahi tarfata ain. Artinya, takut olehmu bahawa engkau melupakan daripada ingat akan Allah Ta'ala barang sekejap mata, sekelip mata, right? Maknanya dia harapkan kita senantiasa di dalam turun naik nafas kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang diharapkanlah, ya. Dan lagi berkata pula Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa'lam anna zalika la yatayassar laka ma lam taqna'u minad dunya biqadri daruratika min mat'amin wa malbasin wa maskanin. Artinya, dan ketahui olehmu bahawasanya demikian itu tiada mudah bagimu melakukan akan dia selama tiada memudahi daripada dunia dengan sekadar hajatmu yang tak dapat tiada daripada makanan, tempat kediaman. Memanglah kita kalau bekerja, kita kena tumpu pekerjaan kita. Kalau yang tak kerja pula, dia nak berehat, mungkin tidur, mungkin buat kerja, pergi kebun ke apa semua. Jadi susah dia nak mengingatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Jadi nak cara supaya boleh memudahkan kita zikir kepada Allah, ambil dunia dia tu sekadar perlu. Ambil dunia ini sekadar perlu, dari segi makanannya dan juga tempat dan kediaman. Wad-daruratu minal mat'ami ma yuqimu sulbaka wa yasuddu ramaka fayambaghi ramakaka wa fayambaghi an yakuna tanawuluka tanawulu muttar karih lahu wala takunu qasduka minat ta'mi illa taqwa ala ibadatillahi ta'ala. Artinya, dan adalah sekadar hajat yang darurat itu, makna sekadar yang perlu itu daripada makanan itu, iaitu yang mendirikan akan pinggungmu ataupun jasadmu kepada berbuat ibadah. Maknanya kita makan makanan tujuannya untuk memperkuat tubuh kita, diri kita melakukan ibadah, dan memakan sekedar yang menguatkan hidupmu, maka sebagainya. Begitu juga makan itu untuk hidup, untuk supaya kita dapat hiduplah, maknanya. Sebab kalau tak makan pun bimbang, boleh membawa kepada mudarat pada anggota kita, badan kita. Maka sebagainya bahawa adalah engkau mencapai akan makanan itu seperti mencapai ia akan dia oleh orang yang tergagah, yang sangat hajat kepadanya. Maknanya makan yang kita nak makan itu umpamakan seperti orang yang terpaksa nak cari bahan makanan yang perlu dia ambil atau yang perlu dihajati lah.
Dan lagi jangan ada kasatmu daripada makan itu makanan melainkan menguatkan atas berbuat ibadah akan Allah Ta'ala. Itu juga kita makan apa sahaja makanan adalah tujuannya untuk memperkuat anggota kita berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu patut ditanamkan di dalam diri kita. Kita makan adalah untuk memperkuatkan ibadah kepada Allah Ta'ala. Fa'alamatu zalika tazhar fi salasi umurin min ma'kulika fi waqtihi wa qadrihi wa jinsihi. Amma al-waqtu fa'akallahu an yaktafiya fil yawm wal laylah marrah wahidah faywazabu ala sawmi. Wa amma qadruhu fa alla yazid ala sulusil batni wa amma jinsuhu fa alla yatlubu lazais al at'imah bal yakna'u bima yattafiqu fa in qudirat ala hadhihi salasah wa sakatat anka mu'nat asyahawat al lazais wa qadarta ba'da zalika ala tarki syubhat wa amkanaka alla ta'kula illa hallahu fa innal halala ya'izzu wa la yakfi bi jami'is syahawat. Artinya, maka alamat yang demikian itu nyata ia dalam 3 perkara. Pertama daripada yang engkau makan itu, pertama di dalam waktunya, keduanya di dalam kadarnya, ketiga dalam jenisnya. Jadi kita nak makan, tengok masa. Pertama, masa. Bila masa nak makan. Kedua, kadar yang kita nak makan. Berapa kadar banyak makanan yang kita nak. Ketiga, jenis makanan itu. Adapun waktunya itu, maka itu sekurang-kurangnya bahawa engkau padakan di dalam sehari semalam itu dengan sekali makan jua. Kata sekali makan satu hari semalam cukup, dia kata sekali makan. Maka lazimkan olehmu atas puasa. Jadi di samping dia kata makan sekali sehari, sekali, kemudian biasakan puasa. Kemudian itu waktu masa kita makan. Adapun kadar itu, kadarnya banyak mana, maka itu bahawa jangan engkau lebihi makan itu sepertiganya perut. Dan jenisnya itu bahawa jangan engkau tuntut akan makanan yang lazat-lazat daripada beberapa makanan, tetapi memadalah dengan barang yang engkau dapat akan dia. Maka jikalau kuasa engkau atas melazimkan yang 3 perkara tersebut itu, nescaya gugurlah daripadamu kesusahan menuntut akan syahwat dan yang lazat-lazat itu, dan kuasa engkau kemudian daripada itu atas meninggalkan makanan yang syubhat, dan dapat engkau bahawa tiada makan engkau akan makanan itu melainkan makanan yang halal jua. Maka kerana itu bahawa makanan yang halal itu sangat sedikit pada masa ini, dan tiada memadai yang halal itu dengan segala syahwat itu. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali, jadi Imam Ghazali memperjelaskan kita nak makan masa yang dikatakan tadi sehari hanya sekali. Ialah umur macam dah 60 70 tu mungkin boleh kan, tapi umur 30 20 30 itu memang tengah sedap selera tu kan. Takkan sekali je satu hari nak makan kan. Itu sebagai cadangan oleh Imam Ghazali kepada kita, kalau boleh makanlah
sekali sehari dan biasakan dengan puasa. Itu satu. Kemudian kadar makan itu, banyak mana yang kita nak makan, tidak melebihi 1/3 perut dia tu, dan jenisnya jangan kau tuntut akan makanan yang lazat-lazat. Yalah, kalau kita tengok hadis Rasulullah ada mengatakan kalau kita nak makan juga makanlah, tapi 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk pernafasan. Itu dah tekan 1/3 tu ya. Jadi hanya itu kadar 1/3 tu macam mana? Kadar 1/3 tu macam mana ya? Saya apabila berusrah apa semua, ada doktor, kita tanya lah, kita jumpa hadis ini, macam mana Rasulullah kata kalau nak makan, makan, tapi jangan lebih, iaitu hanya 1/3. Jadi ya, ada doktor kata memang kalau di hospital ada tak tambah makan? Tak ada kan? Ada nasi tambah kat hospital. Dia bagi satu mangkuk tu je kan. Itulah 1/3 dia tu. Itu kiraan dia lah. Jadi dalam masalah ini memanglah, itu sebab dia katakan syarhut ta'am itu, banyak makan itu adalah keji, sifat mazmumah. Banyak makan itu adalah sifat mazmumah. Jadi itu kadar yang Rasulullah pun sebut begitulah. Kita makan 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 untuk pernafasan. Jadi terbulanglah kepada kita bagaimana kita nak mengambil makanan itu. Kemudian jenis dia tu, dia kata, jenis makan bahan itu, maka dia kata janganlah kita makan yang lazat-lazat dan apa semua. Ialah lazat-lazat ni seperti makan nasi Arab, makan biryani, makan sate dan apa semua. Jadi itu semua dia katakan makanan-makanan yang lazat-lazat. Jadi cukuplah sekadar apa yang ada, kita makanlah. Supaya dia kata kita tak fikir nak makan-makan macam tu, supaya kita dapat biasakan makan makanan yang halal 100% gitu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ghazali, dia tu makanan yang halal itu sangat sedikit pada masa ini. Macam mana yang dikatakan makanan yang halal itu sangat sedikit masa kini, iaitu proses makanan itu, dan orang yang menjual makanan macam mana rupanya kan. Sebab Imam An-Nawawi, kalau dia nak beli makanan, kalau orang tu tak sembahyang, dia tak beli. Orang tu jual kuih ke, jual mi ke apa semua, kalau dia tahu orang tu tak sembahyang, dia tak beli makanan itu. Jadi dia hendakkan betul-betul orang yang menjual proses makanan itu benar-benar orang yang taat, patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betah lagi macam-macam bahan makanan ini yang diproses oleh orang bukan Islam, lagilah susah. Jadi itu sebab mungkin Imam Ghazali kata di akhir zaman ini susah kita nak dapat makanan yang halal itu, tapi dia tak ada, tapi sangat sedikit. Jadi itu sebab caranya untuk dapat mati yang baik, salah satu daripadanya kita makan makanan yang halal, dan tidak berlebihan, cukup sekadar apa yang ada kan. Jadi insya-Allah kita berhenti sekadar itu. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakina wa faqih ahlana wa karabatil lana fi dinina. Ma ahli kulli unsa wa dzakar rabbi wa fikna wa fikum lima
اختار لي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما الأخلاء أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكرم بالرضا منك العيون واقض ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب وصحبه الغرى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك الله بحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.